Soalan dia, kita kata, you nak enjoy, you dah enjoy. Now, tiba hari pembalasan dunia. Tuan-tuan, kita nantikan nanti. Baik. Kita masuk isu masuk pula. Masuk. Kenapa masuk indah? Masuk kakak Sarawak. Lidah saya ni dah belit-belit. Cakap bahasa Sarawak. Sekejap bahasa. Okey. Kita masuk pula kepada cerita Bersatu. Okey. Bersatu akan ambil tindakan undang-undang wakil rakyat khianat parti. Bersatu akan mengambil tindakan undang-undang terhadap wakil rakyat tersebut yang mengkhianati Parti Bersatu. Setelah Agungnya berkata, ia dipersetujui dalam Majlis Khas Pimpinan Bersatu yang dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin. Malam tadi, mesyuarat bersetuju mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana wakil rakyat yang bermaksud mengusungkan kursi dan Bersatu bersedia untuk berdepan pilihan raya kecil. Selaras dengan ketegasan itu, Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu juga bersetuju memidai perkara 10 perlembagaan Bersatu menghalang insiden sama daripada berulang pada masa hadapan. Hamzah berkata dalam menyusun langkah-langkah konkret ke hadapan, Majlis Pimpinan Tinggi Bersatu bersetuju meneruskan perjuangan di bawah kepimpinan Muhyiddin Yassin. Baik. Yang ini saya nak ulas sikit. Kenapa sekarang ini setelah 6 ahli Parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri, baru mereka meeting nak ambil tindakan. Tuan-tuan perasan? Okey. Soalan saya, dia nak ambil tindakan mahkamah apa yang dia boleh ambil? Tindakan mahkamah apa yang dia orang boleh ambil? Sebenarnya tuan-tuan, kalau ikutkan dah ada akta anti lompat parti, kenapa ke-6 ahli parlimen itu tidak gugur lagi? Jawapan mudah dia sewaktu rupanya, saya baru tahu juga, sewaktu pembentukan akta tersebut oleh Bersatu pada tahun 2021, 2022, pada waktu itu mereka telah meninggalkan 2 perkara. Perkara pertama adalah sekiranya ahli parlimen tersebut tidak keluar parti tetapi menyatakan sokongan berbeza daripada parti, tidak dikira sebagai lompat parti. Ini adalah apa yang dibawa oleh Perikatan Nasional sewaktu mereka berkuasa. Saya ulang. Sekiranya ahli parlimen itu mengatakan ataupun menyatakan pendirian bertentangan dengan parti, maka dia tidak dikira sebagai lompat parti. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya ahli parlimen itu dipecat daripada partinya, maka dia tidak dikira sebagai telah lompat parti. 2 perkara inilah yang digunakan oleh 6 ahli Parlimen Bersatu ini untuk menyatakan sokongan kepada PMX. Dia menyatakan sokongan itu tidak melanggar akta lompat parti. Dalam masa yang sama, sekarang ini, apabila mereka menunggu untuk dipecat, Kalau dipecat, sekiranya mereka dipecat, itu tidak dianggap sebagai akta menyalah akta anti lompat parti dan tidak dianggap telah mengosongkan kerusi. So sekarang senjata sudah makan tuan. Kenapa dahulu Bersatu meninggalkan 2 perkara ini, tuan-tuan? Kenapa diorang Perikatan Nasional masa itu sengaja meninggalkan 2 benda ini daripada akta anti lompat parti? Sebab diorang beranggapan pada waktu itu pilihan raya tahun 2022 mereka akan menang, tetapi mereka tak akan menang besar. So, bila mereka tak menang besar dengan menggunakan benda ini, kalau mereka menang sebagai kerajaan, mereka boleh menarik ahli parlimen lain menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri kalau mereka jadi Perdana Menteri dan dikira sebagai tidak lompat parti. Itu saya kata senjata makan tuan. Tak mereka tahu sebagaimana titah agung pada hari ini, yang mana baginda sudah menawarkan untuk menubuhkan kerajaan perpaduan tetapi ditolak oleh Bersatu, ditolak oleh PAS, maka baginda kata saya nak boleh buat apa? Benda itu kerajaan tak berlaku pada zaman mereka. Mereka letak loophole itu. Loophole ini bukan loophole yang mereka tak tahu. Mereka yang buat. Bak kata cerita musang berjanggut kan? Undang-undang kanda yang tulis. Kanda boleh padam. So, undang-undang itu memang sengaja ditinggalkan loophole itu. Dan antara yang menyanggah antaranya daripada PKR, DAP tak bersetuju kenapa ada loophole tersebut. Tapi PN kata tak apa, ini undang-undang. So, undang-undang itu diluluskan. Dan dinyatakan sendiri oleh
TYT sekarang Wan Junaidi. Semasa itu beliau adalah Menteri Undang-Undang pada zaman Ismail Sabri. Okay? Itu yang berlaku. Now, kalau dia bawa ke mahkamah, soalan dia nak bawa ke mahkamah untuk jatuhkan mereka sebagai ahli parlimen atas dasar apa? Mereka tidak ada perlembagaan sebagaimana UMNO ada. Dia baru nak pindah malam ni. Pindaan perlembagaan itu tidak retrospektif, tidak ke belakang. Tidak melihat ke belakang. Dia hanya ke hadapan. Selepas ini kalau mereka pindah, berkemungkinan boleh jatuh berdasarkan pindaan perlembagaan itu. Tetapi yang menedah pun menyatakan sokongan tidak dikira lompat parti. So apa mereka boleh lakukan? Paling kurang mereka boleh pecat. Kalau pecat ada dikira sebagai lompat parti? Jawapan mudahnya tidak. So tetap mereka termakan oleh, mereka tersusuk oleh senjata mereka sendiri. Tersusuk oleh senjata mereka sendiri, tuan-tuan. Sebab itu saya kata, sebab itu kenapa? Okay. Alright. Tetapi, apa beza dia kalau sekiranya dia letak jawatan? Saya harap, dia yang bersatu ni pun bukan bodoh juga. Suhaili cabar bersatu pecat 6 ahli parlimen yang sokong PM. Okay. Ahli Parlimen Labuan, Dr. Suhaili yang digantung keahlian telah mencabar parti itu memecat semua ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada PM. Saya nasihatkan supaya pucuk pimpinan bersatu, kalau rasa hebat sangat, pecahlah kami. Nak suruh kosongkan kerusi. Ini memang saya tidak layan lah. Tunggu saja PRU 16. Kerana apa? Kerana bersatu mencabar. Dia kata jika anak jantan, letak jawatan ahli parlimen. Bersatu pula cabar Suhaili. Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris mencabar Datuk Suhaili letak jawatan berbanding bising meminta parti itu untuk memecatnya. Okay. Kenapa? Ini menarik, tuan-tuan. Senjata makan tuan. Masing-masing dah gaduh sesama sendiri sekarang ni. Kalaulah ahli parlimen itu letak jawatan, maka pilihan raya negeri boleh, pilihan raya kecil boleh diadakan. Mereka dikatakan telah mengusungkan kursi. Itu bukan anti lompat parti pun. Apa orang kata, akta biasa pun dah kira sebagai parti lompat parti. Sebagai dah mengusungkan kerusi. Akta biasa. Dan Datuk Suhaili tahu, kalau kami dipecat, kami tak dikira letak jawatan. Buat apa kami nak kena pecat? Gaji puluhan ribu. Buat apa kami nak letak jawatan? Yang bodoh kamu, bukan kami. Kami bijak. Senjata dah makan tuan. Yang bodoh kamu, bukan kami. Kami bijak. 6 orang ni dia bijak. Bukan setakat mereka tak hilang kerusi, tak letak jawatan, tetapi dalam pada masa yang sama juga, mereka sekarang ini konspirasi musuh tidak hilang kerusi mereka. Mereka masih lagi sebagai seorang ahli parlimen dan mereka mendapat peruntukan kerajaan. Naik kan? Naik tak benda tu? So, daripada situ tuan-tuan, saya tertarik dengan kenyataan apa yang dinyatakan oleh Azmin Ali. Lama tak dengar cerita dia ni. Jom kita dengar. Konspirasi musuh dalam memecah belahkan keutuhan Parti Bersatu gagal apabila Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Sebelah Suara mendukung dan mempertahankan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu dan pengurusi Perikatan Nasional PN. Ahli MPT Bersatu, Datuk Seri Muhammad Azmi Ali berkata, dalam mesyuarat khas MPT Bersatu pada Ahad juga mengulangi ikrar dan tekad untuk meneruskan perjuangan demi umat dan negara. Beliau berkata mereka diasah oleh musuh kerana Bersatu dan PN adalah ancaman utama kepada Kerajaan Pakatan Harapan PH UMNO yang rapuh dan menanti saat untuk rebah. Tegasnya Bersatu akan meneruskan agenda prihatin dan mengangkat suara rakyat, merasai segala denyutan nadi rakyat, pantas turun ke lapangan, bergerak sederap, bahu-membahu demi rakyat dan negara. Sebelum ini, wujud dakwaan tentang pergolakan dalam Bersatu, termasuk parti itu kini terbahagi dua kumpulan, iaitu Kem Presiden dan Kem Setiausaha Agong. Perkara itu didakwa berlaku susulan tindakan Tan Sri Muhyiddin membuat pusing ayu selepas mengumumkan tidak mempertahankan jawatannya pada pemilu akan datang. Okey. Saya ulas. Azmin kata bahawa usaha untuk memecah belahkan parti oleh musuh itu tidak berjaya. Saya jawab yang itu dulu. Yang pertama, kami tak pernah buat apa-apa pun dengan Parti Bersatu ni.
Kan? Kami tak pernah buat apa pun. Yalah, saya lah yang selalu buat kan. Tak ada. Kerajaan Madani tak pernah buat apa pun dengan Betul Bersatu. Yang duk bergaduh sama sendiri itu korang. Yang mendesak supaya Muhyiddin Yassin letak jawatan itu korang. Kami tak pernah desak pun. Yang Abah U-turn tu, yang desak tu, ada orang desak, kemudian Abah U-turn. Yang marah tu sampai 6 orang melompat tu korang. Kemudian yang kedua, bila Azmin Ali kata saya lawak lah. Azmin kan. Dia kata apa? Dia kata bahawa kerajaan ini sudah rapuh. Dia kata dia apa orang kata? Dia marah orang, dia kutuk orang. Baju kotor. Kan? Tapi badan dia yang berbau tai. dia dok kutuk orang, dia kata kerajaan ini rapuh. Tapi yang sokong PMX tu daripada 6 orang yang sokong PMX tu daripada Perikatan Nasional, daripada parti kau. So kat mana yang rapuhnya? So kat mana yang rapuhnya tu? Seronok saya beronok-onok kan. Azmin tak kelihatan, kabur is. Nak tengok ke video tu? Kan, dah tengok ke video tu? Video kabur tu kan? Jelas. Kan? Tak kabur. Tapi itulah Azmin kan. Saya mula-mula saya tertengok video tu. Saya mula-mula tengok. Saya tak perasan Azmin. Saya perasan terus Haziq. Ni Haziq. Haziq buat apa kat bilik gelap ni? Sebab saya kenal Haziq kan. Haziq satu kampung dengan saya. Anak buah saya. Bukanlah anak buah immediate. Tapi ada beberapa bacang lah. Dia kata, ini orang yang PN harapkan. Ini kepimpinan yang PN harapkan dengan video kabur tersebut. Saya harap video tu dibuka balik lah sesatan tersebut. Ada tak orang boleh buat laporan polis? Tapi itulah, kena buat laporan polis, kena tengok video tu dulu. Sanggup ke? Kan? Saya tak ada video tu. Mana tahu tuan-tuan ada kan? Wing. Itulah dia kan. Kerajaan yang ada sekarang ini. Kesian. Dah lah dia orang yang apa orang kata duk gaduh sama sendiri. So akhirnya terpaksa pula umum. Kami dengan imam mengumumkan akan tetap melantik ataupun memastikan bahawa Muhyiddin Yassin sebagai presiden kami. Tuan-tuan, bila parti dah nak menunggu belah, retak nak menunggu belah, bagi saya ini yang parti yang tak lama lah. Kan? Parti yang tidak lama. Baik. Alright. Habis kat situ. Kita nak cerita pasal Najib ni, tuan-tuan. Pengampunan diraja. Boleh kita share dulu tak? Saya nak cerita tentang pengampunan diraja. I think tomorrow kot ada kenyataan. Alright. Hari ni ada satu kisah. 9,000. 9,000? Okay. 10,000, 11,000, 12,000 menonton kita. Okay. Tersebar satu berita di utusan Malaysia. Tadi saya sempat capture sebelum dia dah hilang kan. Sekejap. Mana berita tadi? Daripada utusan Malaysia, dia menyatakan bahawa dapat. Alright. Berita ni keluar mula-mula. Najib dapat pengampunan. Mula-mula berita ni dia tak ada tanda soalan tau. Dia ada tanda Najib dapat pengampunan je. Kemudian menurut sumber, Najib sudah mendapat pengampunan semalam tetapi kenyataan rasmi belum dikeluarkan, kata sumber tersebut. Terdahulu pagi ini Menteri Jabatan Perdana Menteri Dato' Zaleha secara ringkas memaklumkan satu kenyataan rasmi akan dikeluarkan berhubung pembebasan Najib oleh lembaga pengampunan. Hari ini satu mesyuarat telah diadakan oleh bukan spesifik kepada kes Najib aja. Satu mesyuarat, biasalah mesyuarat yang di-Pertuan Agong buat kali terakhir mungkin, Perdana Menteri, oleh Menteri Wilayah dan sebagainya. So mereka berada, terutama Menteri Wilayah lah. Kuasa itu pada Menteri Wilayah. So mereka telah mengadakan mesyuarat. Cuma dalam mesyuarat tersebut keluar satu berita mengatakan bahawa Najib telah mendapat pengampunan diraja. Menurut satu sumber. Kemudian utusan keluarkan. Lepas itu dia terletak tanda soalan. Saya sempat capture tanda soalan. Yang awal tu saya tak sempat capture. Saya sempat capture ada tanda soalan. Tak lama lepas itu keluar satu lagi
Apa dia tuan-tuan? Keluar berita ni pula. Dalam kira-kira tempoh sejam macam tu lah keluar berita ini. Mula-mula dia dapat pengampunan. Okey. Lepas tu keluar berita ini. Utusan tarik balik berita Najib bebas. Okey. Utusan online menarik balik laporan bahawa bekas Perdana Menteri Najib Razak mendapat pengampunan diraja dan dibebaskan. Dalam penjelasan awal petang tadi, utusan berkata laporan itu ditarik balik susulan terdapat fakta yang tidak dapat disahkan. Oleh itu, pihak kami memohon maaf kepada kepada pembaca, kata Polri itu. Laporan asal memetik sumber yang menyebut Najib mendapat pengampunan daripada lembaga pengampunan semalam. Terdahulu, Menteri Wilayah enggan mengulas berkaitan keputusan lembaga pengampunan sama ada membebaskan Najib atau tidak. Pada kebiasaannya untuk dapat pengampunan ini, pada kebiasaannya lah, seseorang itu perlu dah serve 1/3 daripada sentence. So dalam kes Najib kalau 12 tahun, dia dah serve 4 tahun. Sekarang ini Najib baru serve 1 tahun lebih. Okay, serve. Dia baru serve penjara 1 tahun. So dia kena serve 4 tahun untuk layak mendapat pengampunan diraja. Okay, itu yang pertama. So bila ada berita ni keluar, kita kata, so agak mengejutkan lah. Sekarang ini tiba-tiba keluar pula satu berita mengatakan, ini masih berlega-lega, nanti kita tengok secara rasmi, tapi ini berlega-lega, so don't blame me, bahawa sebenarnya memang Najib mendapat pengampunan tetapi bukan pengampunan penuh. Erti kata bahawa dendanya telah dikurangkan, hukuman penjara juga telah dikurangkan. Ini berdasarkan apa yang sekulit sekarang inilah. Okey. Dah sekulit lah. Jangan salahkan saya cuma dengar saja apa yang circulating. Now, adakah perkara itu akan berlaku dan kenapa dia berlaku sedemikian? Yang pertama, kalau pun berlaku. Saya tak tahu daripada segi prosedur undang-undang sahnya bagaimana. Tetapi katakanlah mengikut prosedur yang betul, maka itu adalah bidang kuasa 100% yang di-Pertuan Agong. Tak ada kena-mengena dengan Dr. Zaliha, Perdana Menteri Kerajaan Madani. Now, prosedur dia begini. Seorang banduan akan mengemukakan satu permohonan pengampunan diraja. Ini kalau kita cerita pengampunan diraja, kepada lembaga rayuan. Lembaga rayuan kemudian mengemukakan berdasarkan kepada, dia akan cek lah, dia cukup prosedur apa semua betul, dan dia akan serahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Maka Yang di-Pertuan Agong akan memutuskan melalui khidmat nasihat daripada ada baginda punya badan penasihat sendirilah. Termasuk juga lembaga pengampunan diraja itu menasihati, maka akan berlakulah, kalau betul kita kata pengampunan, maka akan berlaku pengampunan sebagaimana yang dikehendaki. So dia ada satu pengampunan penuh, erti kata tidak bersalah, dan juga kalau tidak bersalah maka diampunkan kepada semua. Bukan setakat tidak bersalah maka pas rekod dia habis. Ini pengampunan penuh. Maksudnya bukan pengampunan yang ada sekarang, sampai previous rekod dia pun dia dapati tidak bersalah, seolah-olah dia tidak melakukan jenayah. Itu yang pengampunan paling penuh lah. Of course yang paling ekstrim satu lagi tak dapat pengampunan lah kan. Tetapi dia ada pengampunan separa. Iaitu Yang di-Pertuan Agong boleh menyatakan bahawa pengampunan ini adalah hanya kepada kes tersebut. Dia ada mungkin banyak kes. Kes-kes lain ni dikira sebagai masih bersalah. Tapi kepada kes ini, dia didapati tidak bersalah. Paling crucial contohnya kes yang melibatkan hukuman gantung. So ada pada ketikanya yang sepatutnya dijatuhkan hukuman gantung, tidak dijatuhkan hukuman gantung kerana mendapat pengampunan diraja dan dianggap sebagai tidak bersalah. Bukan tidak bersalah, tetapi tidak jatuh hukum gantung. Dia mungkin ada hukuman lain. So instead of hukuman gantung, dia jadi hukuman penjara seumur hidup. Ada yang macam tu. Okay? Itu separa. Ada juga di mana dia dikurangkan. Kita kata tadi, daripada 20 tahun hanya kepada 10 tahun umpamanya. Itu tak, pengampunan tidak penuh. So dia ada pelbagai. So apakah keputusan? Bagaimanakah keputusan? Apakah yang akan berlaku? Bagi saya, kita tunggu esok lah. Boleh tak? Mati aku kena tembak lagi ni. Saya boleh kontak Dr. Zaliha. Saya boleh tanya beliau directly. Tapi beliau akan kata
tunggulah esok Iswardi, kau jangan nak mengada tanya aku. Kan? Tunggulah esok Iswardi, kau jangan nak mengada tanya aku. Alright. Dan sekarang ini kalau kita tengok bekas